It won't take too long. I'll be done just singing this song. Hai kawan-kawan, nama saya Aisyah Alisha binti Jainuddin. Saya bersekolah di SK Tenggoranau. Hari ini saya akan memecah nyaring yang bertajuk Puteri Gunung Ledang. Pada masa dahulu, di puncak Gunung Ledang tinggal seorang puteri yang sungguh cantik. Namanya Puteri Gunung Ledang. Kononnya juga Tuan Puteri mempunyai sakti. Dia boleh menukar wajah hingga menjadi 30 macam rupa. Cerita tentang kecantikan dan kejelitaan Puteri Gunung Ledang tersebar ke seluruh negeri. Ramailah raja dan orang besar yang ingin berkahwin dengannya. Tetapi Tuan Puteri tidak mampu menerimanya. Di negeri Melaka ada seorang raja bernama Sultan Mansur Shah. Baginda juga telah mendengar cerita tentang Puteri Gunung Ledang. Sultan telah jatuh cinta kepadanya. Baginda hendak berkahwin dengan Tuan Puteri. Baginda menyediakan berbagai jenis hadiah yang cantik untuk Tuan Puteri Gunung Ledang. Kemudian Sultan memanggil Hang Nadim, ketua pengawalnya, menghadap. Wahai Hang Nadim, pergilah ke puncak Gunung Ledang bersama-sama hadiah ini. Berikan kepada Tuan Puteri Gunung Ledang dan katakan beta hendak meminangnya. Sultan berperintah, tapi ingat, jangan kamu balik ke Melaka selagi kamu belum berjumpa dengan Tuan Puteri itu. Baiklah tuanku, jawab Hang Nadim. Segala perintah pati turut. Keesokan harinya, pagi-pagi lagi rombongan meminang keluar menuju ke puncak Gunung Ledang. 20 orang membawa hadiah, 20 orang lagi membawa bekalan, dan lain-lainnya membawa senjata. Pada mulanya mereka berjalan dengan senang, tetapi beberapa lama kemudian hutan semakin tebal dan gelap. Hang Nadim susah hati. Parang tajam yang mereka bawa habis tumpul kerana digunakan untuk menebang semak samun. Pengiring-pengiring pula semuanya sudah letih. Badan mereka lagi pun semakin bercalar dan luka terkena duri dan dahan-dahan yang tajam. Lagipun semakin hutan tebal, semakin banyak pula binatang buas. Hang Nadim takut kalau mereka tidak sempat sampai ke puncak gunung. Sedang Hang Nadim duduk termenung. Tiba-tiba kilat mencalar. Kemudian muncul seorang perempuan tua di hadapannya. Tuan Puteri suruh nenek tunjukkan jalan kepada tuan-tuan semua. Katanya kepada Hang Nadim. Setelah itu, perempuan tua itu pun hilang dengan semata-semata. Di tempat mereka berehat, menjelma sebatang jalan yang lapang lagi terang. Semua orang terperanjat melihat kejadian itu. Kemudian Hang Nadim dapatlah mengagak bahawa perempuan tua itu sebenarnya Tuan Puteri Gunung Ledang. Rombongan Hang Nadim pun berjalan cepat-cepat mengikut jalan itu. Akhirnya Hang Nadim pun berjalan cepat-cepat mengikut jalan itu. Akhirnya sampailah mereka ke istana Puteri Gunung Ledang. Alangkah terkejutnya mereka melihat wajah Tuan Puteri. Mereka tidak pernah melihat perempuan secantik itu. Setelah Tuan Puteri membelok-belok hadiah yang
Dibawa oleh rombongan itu, Baginda pun berkata, "Baliklah ke Melaka. Katakan kepada Sultan, hadiah itu saja tidak cukup. Kalau Baginda benar-benar hendak berkahwin dengan beta, Baginda mestilah membuat jambatan emas dari Gunung Ledang sampai ke istana, supaya mudah beta berjalan." Hang Nadim dan rombongan pun pulanglah ke Melaka. Dia pun menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuan Puteri. Sekian dan terima kasih.